Sebelum ini kita telah jelaskan bahawa akhlak mulia mestilah berteraskan kepada Al-Quranul Karim. Jadi, bila kita membicarakan tentang perkara yang ketujuh, iaitu bacaan Al-Quranul Karim sebagai satu panduan untuk meningkatkan takwa kita, untuk membina takwa kita, kita perlulah menjadikan Al-Quran satu perkara yang sentiasa kita dampingi. Okay? Untuk apa? Untuk kita mendapat petunjuk daripada Al-Quran ini. Petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kalamullah, iaitu Al-Quran. Okay. Dan kalau kita telah baca sebelum bulan Ramadan, kita teruskan. Dan kalau kita mungkin tersibuk dengan segala urusan, kita mulalah bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, bacakan teks Arabnya dan bacakan terjemahannya sekali. Kalau dapat khatam, Alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat khatam, tak apa. Kita teruskan pada bulan-bulan yang lain. Kita mulakan pada bulan Ramadan ini, sebanyak mana kita boleh baca dalam bahasa Arab, dan juga kita baca sepintas lalu dalam bahasa yang kita faham, iaitu bahasa Melayu. Okay. Dan kita teruskan. Kalau kita dapat 20 juzuk, dapat 10 juzuk, dapat 5 juzuk, tak apa. Bulan yang seterusnya kita teruskan. Okay. Nabi SAW bersabda, "Ta'ahadul Quran fawalladhi nafsi biyadih lahu ashaddu tafassiyan minal ibili fi uquliha." Jagalah Al-Quran. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, Al-Quran itu lebih mudah hilang daripada unta yang ditambat. Tuan-tuan dan puan-puan, unta ni kita tambat dia macam mana? Kaki unta tu kita ikat dengan iqal. Biasanya yang diletakkan di atas kepala zaman sekarang ni lah kan. Kita nama dia iqal, iaitu tali yang digunakan untuk mengikat unta. Dan unta ni dia diikat kaki depannya tu, dia sebenarnya macam kaki kita tapi dia berada di depan. Tapi tak apalah, saya malas nak angkat kaki saya. Diikat begitu. Okey. Dan unta ni bila diikat, dia akan berusaha untuk melepaskan ikatan tersebut. Dia rimas agaknya, duduk lama diikat begitu. Jadi Nabi SAW nak mudahkan kefahaman kepada masyarakat Arab kan, pada waktu itu. Dan Nabi mengatakan Al-Quran ini sama, Al-Quran ini kalau kita tak jaga, dia akan memboloskan dirinya, dia akan meninggalkan kita. Seperti mana unta ni kalau kita ikat, tak ikat betul-betul, dia akan berusaha untuk meninggalkan kita. Okey. Dia akan berusaha untuk meleraikan ikatan itu dan meninggalkan tuannya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak syak lagi bahawa membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia. Okay, namun yang penting ialah kita cuba untuk memahami maksud Al-Quran. Kita sedia maklum kebanyakan masyarakat di Malaysia telah pun mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam bahasa Arab. Okay, jadi kalau itu juga yang kita nak buat pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, kita telah mengulangi satu benda yang baik, bukan tidak baik, tetapi kita tak dapat satu tambahan. Okay, tambahan itu adalah memahami apa yang kita baca. Amatlah sedih kan, bahkan lucu sebenarnya jika kita membaca Al-Quran, kita hanya boleh membacanya dengan baik, tetapi kita tidak memahami bacaan itu. Kita tidak memahami isi yang dibawa oleh Al-Quran itu. Okay? Sedangkan kalau kita ingin lulus dalam mana-mana peperiksaan pun, kita kena baca dalam bahasa itu dan kita kena memahami. Kalau katalah satu bidang matematik, bidang sains, kita buat apa? Kita baca dan untuk faham, barulah kita boleh masuk peperiksaan. Tapi alangkah pelik kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini adalah hudan linnas, penjelasan hidayat kepada manusia. Tiba-tiba kita tidak memahami maksud Al-Quran ini. Okey, bagaimanakah kita akan dapat lulus dalam peperiksaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita membaca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita menghayati Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran. Kita baca, kita faham, kita hayati dan kita mengamalkan Al-Quran. Okay? Dan itu adalah satu usaha yang perlu kita lakukan sepanjang hayat kita. Dan kita mesti menggerakkan usaha meneliti Al-Quran dengan menghatamkan pembacaan terjemahan Al-Quran ini. Okay? Dan antara cara yang boleh kita lakukan ialah dengan membeli satu terjemahan. Kita beli terjemahan Al-Quran yang merupakan terjemahan prakata. Prakata ini artinya harfiah. Kan, alhamdu segala puji, lillahi untuk Allah, Rabbi Tuhan, al-alamin sekalian alam. Jadi kalau alhamdu berulang lagi dalam Al-Quran, di tempat lain kita faham dah alhamdu adalah segala puji. Okey. Jadi itu caranya. Sikit-sikit tak apa, sikit-sikit.
sampai bila nak habis ni Ustaz? Memang susah nak habis. Tapi buatlah sesuatu daripada kita tak buat apa langsung. Lebih baik kita buat untuk kita mendapat kefahaman Al-Quran ini. Okay? Nah, sebenarnya kalau kita dah buat, kita dapat buat satu juzuk yang pertama tu, sebenarnya banyak vocab yang kita dapat hafal, dan dengan itu kita mudah membaca Al-Quran. Dan apabila kita mendengar seorang imam itu membaca Al-Quran, tiba-tiba dia menangis, apa akan jadi pada kita? Ada dua kemungkinan. Pertama ialah kita akan menangis kerana kita mengetahui maksudnya. Ini kalau kita dah buat apa yang kita sarankan tadi. Tapi kalau kita tak buat yang tadi, kita akan menangis juga mungkin. Tetapi kerana imam itu menangis. Bukan kerana menghayati Al-Quran seperti mana yang dilakukan oleh imam tersebut.